Jangan mencari harta dan berkeluarga di zaman yang penuh bencana. Allah, zaman bencana carinya bukan harta. Carinya bukan harta. Kenapa ketika ini bukan yang perlu bukan harta. Bukan nyawa pun. Yang perlu hanya iman saja. Harta tak ada pun tak apa. Nyawa tak ada pun tak apa. Asal jangan iman tak ada. Up to that extent punya bahaya ya. Jadi harta pun tak ada, bukan harta yang menjadi cagaran kesenangan orang. Bukan harta yang jadi sarana keselamatan kau. Iman. Iman kau tak ada susah. Jangan cari harta dan tak perlu berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita berjumpa dalam majlis membaca kitab yang begitu istimewa, kitab Idah pencerahan bagi ilmu para wali-wali Allah. Apa yang ada dalam hati wali-wali Allah, bagaimana cara mereka berfikir, bagaimana mereka memandang satu-satu isu dan perkara. Ya, mudah-mudahan kita dapat ambil contoh ya. Alhamdulillah, kalau mereka tu tak payah baca kitab ini dah memang begitu. Tentang wali-wali ya, kan ada kitab-kitab mengenai wali-wali. Karamah wali macam mana, teori mengenai wali lah. Teori wali, bagaimana mereka dah jadi wali, apa amalan mereka. Kita orang tulis kitab itu kerana orang kaji wali, orang ambil hadis-hadis mengenai wali. Tetapi dan mereka tulis kitab-kitab sedemikian itu ambil daripada walinya, tapi walinya tak baca kitab itu. Dia jadi wali, dia tak baca kitab itu. Kadang-kadang dia tak pernah baca pun tentang kategori-kategori dia, apa macam mana, apa semua. Dia punya peraturan dia pun apa. Dia direct diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila orang tulis mengenai mereka, dia akan baca tengok. Betul. Betul. Ini tak tepat. Ini tak tepat. Macamlah orang, dia bukan tukang kek. Tapi dia banyak tulis tentang tukang chef yang terutama dalam dunia. Chef ini begini, dia cara begini. Yang nama chef mesti kena tahu masak kek paling tidak 15 jenis. Dan tidak bahan-bahan utama mereka mesti ada ini dan mesti ada benda begini semua. Gagaknya chef ni nak jadi chef, belajar baca kitab dia tak? Dia nak tulis kitab itu, dia belajar daripada chef. Dia tengok chef gitu. Dan apabila dia tulis, satu chef akan buka kitabnya. Betul. Tahu pula dia, pandai dia kaji. Betul. Tak tepat ni. Aku pakai bukan tepung ini, aku pakai tepung ini. Tapi boleh lah. Tengok begitu ya. Begitu teori wali. Lepas tu Habib Omar mengatakan, kalau orang faham teori wali, not necessary. Tidak semestinya dia sudah wali. Tapi kalau orang tak tahu teori wali pun, kalau dia wali, dia tetap wali. Macam Nabi, orang tahu tentang Nabi, cerita Nabi, sejarah Nabi. Dia Nabi tak? Bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Begitulah juga wali. Orang tahu teori wali, macam mana munculnya, bagaimana sistemnya, apa karamah-karamahnya, bagaimana didapatinya, apa semua itu. Semua tu tak sedikit tak menunjukkan dia wali. Bahkan apa ditulis tu disimak oleh wali. Disimak oleh wali. Tahu pula dia ya. Betul lah, ini cakap ni betul. Tak betul, bukan begini. Begitu ya. Sebab masih ada rahsianya lagi. Masih ada rahsianya lagi yang tersembunyi, yang hanya Allah Ta'ala yang berikan kepada mereka. Istimewa, wali-wali ini istimewa, sangat-sangat istimewa. Makhluk Allah Ta'ala yang istimewa. Istimewa. Bagaimana ulama mengatakan, tidak mustahil satu kaedah, apa mukjizat yang diberi Allah kepada Nabi, boleh berlaku pada seorang wali ya, sebagaimana Habib Abdullah Al-Hamsi mengatakan ya. Tidak mustahil semuanya boleh ya. Cuma dia tak dapat, bezanya dia tak dapat wahyu saja. Dia boleh terbang, dia pun boleh terbang. Dia boleh picit besi, dia pun boleh picit besi. Dia boleh jalan atas air, dia pun boleh jalan atas air. Semua itu ya. Itu karamah wali-wali. Hubungan maksiat dengan bencana. Bencana datang maksiat. Nombor satu, apa bencana diri sendiri. Bencana paling besar lah, hati kau tertutup, kau tak perasan maksiat dah menjejas kau. Itu bencana nombor satu paling besar. Tak adalah aku buat maksiat, tak ada apa-apa pun. Seram-seram juga akan buat maksiat, tengok besok. Okey, masih boleh hadir kuliah, masih boleh ceramah lagi, masih petah lagi cakap, tak sangkut pun. Tak apa-apalah. Itu dah bencana paling besar. Engkau ditutup daripada merasa takut terhadap maksiat. Engkau ditutup daripada kesan maksiat itu pada dirimu. Ya, kesan maksiat. Kalau ada berserta dengan maksiat, banyak amal pun tak jadi. Kenapa? Amalnya tidak akan ikhlas. Tidak akan ikhlas. Pasal apa? Kalau dia dah kotor, sucinya ditarik oleh Allah Ta'ala, dan ikhlas tu tidak diberi kecuali orang-orang yang suci-suci saja. Ya. Jadi kalau dia di maksiat, bahkan kalau dia maksiat, kalau dia ingat Allah dalam ketika maksiat, serta dengan maksiat, dia ingat Allah. Allah ingat kita kan, kalau kita ingat Allah. Tapi orang kalau ingat Allah dalam maksiat, umpamanya nak minum arak baca bismillah,
Mudah-mudahanlah tak mudarat, jangan mabuk. Sebab nanti aku balik nak balik jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, janganlah aku mabuk minum arak. Ya Allah, umpamanya dia ingat Allah ketika maksiat, Allah Ta'ala ingat dia dalam laknat. Begitunya, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan doakan dia supaya kelab malam saya ni maju, tak kena komplain. Doakan, kau sebut gitu Allah laknat. Saya bersyukur saya dapat Johan jadi tukang joget nombor 1 pasal saya punya lenggok-lenggok bagus, orang suka. Kau sebut syukur, alhamdulillah. Kan banyak sekarang kan orang bidang-bidang yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia dapat juaranya naik, alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah, aku jangan tampal mulutnya. Itu adalah mengundang laknat. Itu Allah Ta'ala, kau ingat aku dengan maksiat, aku ingat kau dengan laknat. Na'udzubillah, ya. Itu maknanya dia kurang ajar. Wahai saudaraku, sedarlah, perbaikilah amalmu dengan sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga. The best that you could. Kena kuat tenaga, ya. Amal apa nombor 1? Amal ialah buat disuruh, tinggal yang ditegah. Buat yang disuruh, buat sekuat tenaga, dan kena lebih kuat tenaga, tinggal yang ditegah. Kena sekuat tenaga. Khususnya kita pada zaman ini, zaman akhir ini, sepanjang zaman kita dia akan up down. Gelora, kecoh dalam masyarakat. Tak boleh keluar, PKP, begitu, begini apa semua. Nanti tenang. Nanti lebih lagi datang. Kita alami selama 2 tahun yang sudah ini. Ya, dia tenang. Ketika dia tenang, kau hati-hati. Ketika dia tenang, ialah bukan untuk kau kembali buat maksiatmu. Ketika dia tenang, bukan kau kembali dengan kegiatan-kegiatanmu yang lincah, na'udzubillah, apatah lagi kalau yang lucah. Bukan. Ketika dia tenang, itulah ketika waktu kau bersihkan segala yang kecah. Kau minta ampun Allah Ta'ala, kau taubat pada Allah Ta'ala, kau minta ampun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti apabila datang pusingan kali kedua, kau dah tenang. Kalau kau tak pandai menggunakan ini, nanti pusingan kedua datang, kau teruk lagi. Lebih tak itu. Itu bagi pihak kita dari ujian Allah Ta'ala. Bagi pihak kalau syaitan yang mengganggu, kenapa dia tak kacau kita pada ketika dia beri kita ketenangan waktu-waktu tertentu? Kenapa dia ada plan, dia sedang tengok, dia sedang review. Berapa banyak yang telah kami dapat, berapa banyak dah masuk geng kami, berapa banyak yang setuju kami, berapa banyak kami dah dapat tipu, berapa banyak begini. Sekarang siapa pula, taktik apa pula kita nak pakaikan dia? Dia sedang review sekarang ini, ya. Sekarang ini segala syaitan dan kuncu-kuncunya kalau kita dalam ketenangan, ya, sebab itu tidak berlaku kecuhan. Memang semua dibaliknya Allah Ta'ala. Jangan kau bilang syaitan yang buat, semua dibaliknya Allah Ta'ala. Tetapi di situ Allah Ta'ala ada mengizinkan hamba-hambanya. Kau masak saja dengan izin Allah Ta'ala, dengan kebenaran Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala izinkan asam pedas jadi dalam tangan kau. Kau jadi tak? Jadi kan? Jadi begitu juga segala fitnah akhir zaman, segala kacau bilau, ada syaitan di baliknya. Allah memang izin, ya. Jadi hati-hati, ya. Amatilah setiap zaman dengan cermat. Sebab ada zaman yang keburukannya banyak dan kebahagiaannya sedikit. Kesedihannya tersebar rata, kesusahannya banyak dan keberkahannya sedikit. Seram. Kalau zaman-zaman gini, zaman-zaman yang pada gini, kita tak tahu zaman kita termasuk ini ataupun tidak. Apa dia bilang tadi? Keburukannya banyak dan kebahagiaannya sedikit. Keburukan dengan kebaikan. Tapi disebut ni keburukan lawannya kebahagiaan. Bermakna kalau buruk tak bahagia sebetulnya. Kalau bahagia pun bukan bahagia hakiki. Keburukan banyak, maksiat banyak, kelelayan banyak, harta dunia banyak. Bahagia tak? Bahagia, orangnya mewah, so boleh makan sate, boleh makan luar apa semua begitu gini. Itu bukan bahagia, itu bahaya. Itu bahaya tu namanya, ya. Jadi keburukannya banyak, kebahagiaannya sedikit. Walaupun kalau keburukannya tidak ada, kebahagiaannya akan banyak. Walaupun kemewahannya tidak banyak. Tenang sekali, tenang, dapat ibadat pada Allah Ta'ala, dapat rasa qanaah, dapat rasa syukur. Itu apa? Itu adalah kebahagiaan, ya. Kesedihannya tersebar merata-rata. Sedih. Tak adalah. Aku tengok orang enjoy begitu. Sedih lah. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, hatinya sedih. Jangan main-main. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, sedih. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, sedih. Tak ingat Allah Ta'ala, sedih. Sedih yang melakukan tu sedih. Dia tak sedar dia dalam sedih. Dia dalam sedih ke? Aku tengok dia enjoy tiap-tiap malam pergi disco, sedih lah tu. Kalau dia tak sedih, kenapa tiap malam dia nak cuba nak cari fun. Dia nak cari laughter, dia nak cari enjoy. Pasal dia tak kunjung hilang dia punya sedih. Tak kunjung hilang dia punya hibah dalam hati dia. Tak kunjung hilang dia punya boring dalam diri dia. Lepas tu nak cari enjoy. Tak puas. Besok enjoy lagi. Tak puas, enjoy lagi. Tak cukup lagi makan mabuk, makan dadah, makan apa lagi semua tu. Allah. Semua tu sedih. Sedih. Yang punya diri buat tu sendiri pun sedih sebetulnya. Kau tak sedih, tak akan dia buat begitu.
Kerana dia tak rasa kepuasan, tak ada rasa satisfaction. Sebab tu dia nak cari satisfaction, dia nak satisfy himself. Dia buat macam-macam maksiat, tak juga kunjung. Sedih tu namanya. Kalau kau tengok orang dalam enjoy, dia sedang dalam sedih. Dia sedang dalam sedih tu sebetulnya. Hakikatnya jiwanya sedang sedih. Dan sudah tentulah orang-orang alim kalau pandang ini sangat sedih. Sebab dia suka kalau orang banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau maksiatnya dalam agama. Allah, lagi sedih. Lagi sedih dalam agama, berlaku ujiannya, berlaku fitnahnya. Lagi sedih. Apalagi kalau berlaku dalam agama dan oleh orang-orang ahli agama sendiri. Allah, lagi sedih, lagi sedih. Na'udzubillah min zalik, ya. Keberkahannya sedikit. Sebut tentang ini tuan-tuan sekalian dia. Habib Abu Bakar Adini mengatakan, ya, kalau kita hidup dalam zaman ini, ya, kena cari hasanah-hasanahnya daripada Allah Ta'ala. Hasanah tu apa tahu? Kubu-kubunya. Senantiasa ada kubu Allah Ta'ala. Setiap zaman yang ada zamannya bagus. Seperti kurun 300 tahun pertama. Nabi mengatakan kurun paling baik, kurunku dan berikutnya. Itu paling baik. Itu zaman itu paling baik. Lagi zaman paling baik bila? Ramadan, zaman baik. Lagi bila? 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Itu adalah baik. Jadi semua ada baik-baik. Jadi kalau zaman begini sekalipun, cari hasanah tertentu. Ada orang-orang yang baik. Ada wali-wali, ada orang salih. Semua tu. Zamannya buruk, tetapi Allah Ta'ala tu rahmatnya maha luas. Cari, ada musim-musim terbaik. Pada ketika kita bertepatan, kepada kita dalam keadaan yang begitu, kecoh, haru biru begitu, tetapi masih tetap ada hasanah. Itu binting-binting kubu Allah Ta'ala. Sama ada pada tempat, sama ada pada orang, sama ada pada waktu. Tengah kecoh-kecoh, datang bulan Maulid. Itu satu kesempatan tak? Selawat Nabi banyak. Selawat, ambil kesempatan ini. Dalam keadaan tengah tak tenang, kuman tengah banyak naik, datang bulan Zulhijjah. Itu kira pemberian Allah Ta'ala, satu binting bulan Ta'ala. Tengah kecoh-kecoh, jumpa orang saleh, minta berkat dia. Tengah kecoh-kecoh, semua pergi ke tempat orang baik-baik, sampai ke tempat ada makam wali umpamanya, ya. Dia barakah tu ada pada 3, ya. Barakah waktu, barakah tempat, barakah orang. Barakah waktu tu pada hari-hari seperti hari Jumaat, ya. Hari Jumaat, bulan Ramadan, dan pada orang pada makam orang-orang saleh, di masjid-masjid. Masjid pun susah nak masuk, maka cari lain, tempat lain. Seperti apa? Sendirian tu. Ketika sendirian tu ada tempat kita tu dah menjadi tempat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ubah tempat kita daripada tempat termenung menjadi tempat merenung. Semua tu semua tu ada barakah pada tempat, barakah pada orang. Kiai, orang alim, orang ulama, orang-orang mulia-mulia semua tu, ya. Baik. Dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, jangan mencari harta dan berkeluarga di zaman yang penuh bencana. Allah, zaman bencana carinya bukan harta. Kenapa ketika ini bukan yang perlu bukan harta, bukan nyawa pun. Yang perlu hanya iman saja. Harta tak ada pun tak apa. Nyawa tak ada pun tak apa, asal jangan iman tak ada. Up to that extent punya bahaya, ya. Jadi harta pun tak ada, bukan harta yang menjadi cagaran kesenangan orang. Bukan harta yang jadi sarana keselamatan kau. Iman kau tak ada, susah. Jangan cari harta dan tak perlu berkeluarga. Itu, ya, dalam kitab Imam Ghazali mengatakan, ya, dalam bab berkahwin, Imam Ghazali mengatakan pada zaman fitnah begini, kalau bagi orang yang boleh disiplin, dia tidak berkahwin, dia tidak begitu gelora sangat hendakkan wanita, perlukan wanita, maka memilih untuk hidup sendiri itu lebih utama. Memilih untuk hidup sendiri lebih utama. Kenapa? Alam perkahwinan sangat-sangat menjauhkannya daripada Allah Ta'ala. Susah. Dan kerana tuntutan wanita zaman sekarang tak macam zaman Rasulullah. Kata kahwin afdal. Ya, kalau agamamu dah dapat terpelihara. Kata Imam Ghazali, ya. Kalau tidak, maka sendiri kau menghadap Allah Ta'ala. Sendiri ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Di antara kita bilang hasanah tu apa, tuan-tuan, ya? Majlis ilmu. Ketika tu banyak binting-binting Allah Ta'ala datang. Banyak perisai-perisai ditaburkan. Kita dapat syil. Sayang. Majlis maulid pun kita pergi. Majlis zikir pun kita pergi. Jangan lupa majlis ilmu. Jangan malas, ya, majlis ilmu. Jangan malas, ya. Kalau ada majlis ilmu datang. Kalau tak dapat setiap waktu sekalipun, ya, paling tidak jangan tidak datang majlis-majlis ilmu itu. Khususnya majlis-majlis seperti kitab-kitab tasawuf ini sangat-sangat banyak nasihat kepada kita, ya. Itu semua di antara hasanah-hasanahnya, ya. Baik. Bukan hasanah, ya, hasanah, iaitu binting, kubu, ya. Baik.
Jangan kahwin. Sampaikan kahwin yang afdal, yang sunat pun menjadi tidak, menjadi bahaya. Menjadi bahaya. Sudah sendirian saja. Baik itu ya, yang ada setengah-setengah wali tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin sampai umur 46 tahun. Yang ada pulanya mereka kahwin, tapi kemudian separuh hidupnya Allah Ta'ala bujangkan kembali. Jadi dirasa dua alam. Alam rumah tangga, tetapi alam bujang dirasakan balik semula. Tak kahwin. Contohnya Habib Ali bin Ja'far. Berkahwin. Kemudian takdir Allah Ta'ala kembali ke rahmatullah isterinya yang tercinta. Dia berkahwin dengan dia single, lagi lama dia single. Dari umur 36 sampai 95 tahun. Berapa lama? Dekat 60 tahun punya sendiri. Begitu ya. Itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita memang tak boleh, tak kahwin, kau jadi tak tentu arah, baik kau kahwin. Baik kau kahwin ya. Tak nak kahwin konon. Begitu ya. Kalau gitu baik kahwin ya. Anak tak nak kahwin, anak jadi wali. Kok kayak menggali. Sudahlah, jangan. Tak nak kahwin, nak jadi wali. Jadi kayak menggali. Jangan sekali-kali. Oleh kerana itu, seorang yang berakal hendaknya sedar dan berhati-hati. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan segenap kemampuannya agar terhindar dari bencana. Maksiat ya. Kita buat maksiat satu, iman kita lemah. Iman tu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan banyaknya ibadatmu pada Allah, dengan kamu ikhlaskan, dan berkurang dengan maksiat pada Allah Ta'ala. Satu maksiat melemahkan imanmu. Satu maksiat menguatkan cengkaman syaitan kepada dirimu. Satu maksiat membuatkan foundation imanmu tu makin kurang. Kenapa? Dengan kamu buat maksiat, ketika kamu buat maksiat, imanmu tercabut. Nabi mengatakan tidak berzina orang berzina, ketika dia berzina dia ada iman. Tidak mencuri orang mencuri, ketika dia mencuri dari iman. Bermakna ketika dia buat maksiat tu imannya dicabut, seolah-olah macam dia tak iman Tuhan tu ada. Betul tak? Kalau dia tahu Tuhan tak, dia macam tak beriman, Tuhan tu melihat. Jadi apa? Kalau dia buat maksiat, imannya lemah. Bahkan imannya tercabut. Satu maksiat membuat cengkaman syaitan pada dia makin kuat. Sekarang tak terus jadi kafir. Dan kau jangan ingat, tak apa buat maksiat asal masih beriman. Dah nak dekat tak beriman lah tu. Kenapa? Dah goyang imannya. Dia makin kuat cengkaman padamu. Dan makin jauh kau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan tarik engkau aja untuk kasih kau enjoy, kau boleh seronok-seronok tau. Untuk binasakan kau. Dan makin sama satu kali kau maksiat, dia makin cengkaman pada kau makin kuat, foundation imanmu makin runtuh, makin tak kuat, dan protection Allah pada dirimu pun makin kurang. Kau makin terdedah. Kalau dulu perisai kau dengan terhadap musuhmu tu sekian lapis, sekarang terangkap satu lapis. Maka musuh akan boleh attackmu. Orang dengki padamu akan boleh jadi. Semua tu tak ada protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pendinding daripada Allah Taala. Maksiatmu tu merobohkan pendinding-pendinding itu semua ya. Maka sebab itu dengan seberapa kuat, seberapa daya Allahumma ya Allah, bantu kami ya Allah agar taat kepadamu ya Allah. Bantu kami jangan maksiat padamu ya Allah. Bantu kami jadi hamba yang taat padamu ya Allah. Kami mohon pengampunan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya yang menjerumuskan manusia ke dalam berbagai bencana ini tidak lain adalah kerana kelalaian, pengabaian, berpalingnya mereka dari Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Itu semua tu adalah bencana, adalah mengundang bencana. Bencana nombor satu apa? Tak sedar dia buat salah. Tak sedar bahaya salah. Na'udzubillah, itu bencana pertama. Dan itu aja dah cukup besar lah tu. Itu dah cukup besar. Bencana berikutnya apa? Tak diundang oleh Allah Ta'ala.
Orang semua sembahyang duha, orang semua sembahyang malam, kau tak sembahyang malam. Tak sembahyang duha berdosa tak? Tak berdosa. Tapi tanda kau masih banyak dosa. Tak sembahyang qabliyah ba'diyah berdosa tak? Tak berdosa. Tapi tanda kau masih banyak dosa sebab tu Tuhan tak undang kau. Bencana tu. Bencana. Kau dikucilkan oleh Allah Ta'ala. Kau disingkir oleh Allah Ta'ala. Kau tak diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu bencana tu. Bencana. Ya. Kau baca sembahyang kau tak dapat khusyuk. Tu bencana. Kau bicara dengan Allah Ta'ala dari pagi sampai ke malam. Allahu Akbar kabira. Tapi kau tak rasa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu bencana. Bencana. Pasal apa? Tuhan tak cakap denganmu. Sebab itu kau cakap pun tak jadi macam cakap dengan Tuhan. Bencana. Bolehlah sampai bencananya sampai kau pun sendiri jadi berjoget. Bencananya lagi tak boleh syahadat akhir hayat. Bencananya lagi amal dunia tak nampak. Camouflage. Amal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia kecuali satu kenikmatan yang menipu. Jadi orang yang nampak tak nampak kawan itu dalam bahaya. Nampak dia maksiat ke apa, tapi senang. Healthy and wealthy. Sihat dan juga mewah kaya. Jadi tak begitu prihatin tentang maksiat tak maksiat. Itu urusan dia lah. Itu urusan dia. Di dalam bahaya. Apalah bahaya? Banyak duit. Dia punya security lagi banyak daripada kau. Banyak duit daripada kau lagi banyak. Apalah bahaya? Bahaya. Bahaya. Dan semuanya itu disebut bahaya. Bahaya sini semua tak nampak. Tak nampak bahaya hakikat, hakiki, yang hakikat pada hakikatnya di dalam bahaya, tersanction, tertutup hatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kecil lah tak merasa bersalah terhadap dosa itu. Contoh, orang kalau buat dosa seperti orang nak mengelak dosa seperti orang jalan pakai pakaian putih. Jalan di tebing-tebing sawah. Macam mana jalannya? Cermat tak? Cermat. Dia mercik sikit, takut mercik, sing-sing. Tergelincir juga jatuh. Dah terjatuh agaknya dia apa bikin? Terus berkubang. Alamak, ketawa terus. Jangan tak kisah. Makin main tepuk-tepuk lumpur lagi. Begitu ya. Terus lepas tu dah tak jadi. Dan kotor bolor juga dia. Lagi berkubang terus dalam itu. Betul kan? Macam orang kalau main siram-siram air pun gitu. Jangan. Air basah lah. Ada. Dah terkena sikit terus. Wah, dia pun sama siram. Menyiram. Seronok ya. Alah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bencana semua itu. Bencana ya. Kena berlindung sama Allah Ta'ala. Ya Allah daripada bencana ya. Zahir tak nampak bencana tau. Zahir nampak macam nothing wrong. Kau tengok dia menjerit ke tak menjerit ketika dicabut nyawanya nanti. Dan keinginan untuk dekat kepada Allah Ta'ala tanpa diiringi dengan amal yang memadai. Itu bencana. Dia ingin nak dekat kepada Allah Ta'ala tetapi amal tak memadai. Maksiat masih dirasai. Itu bencana tu. Ada keinginan dekat kepada Allah Ta'ala. Bukan tak ada tau. Rasa macam nak juga jadi baik. Pergi masjid lah, pergi derma lah, pergi apa semua. Tapi tak memadai. Kenapa? Kenapa macam tak jadi? Orang buat sikit aja jadi. Kau tak banyak pun tak jadi. Pasal kau iringi dengan maksiat. Kaedah ya. Sederhana amal berserta bersih daripada dosa lebih berkesan menghampirkan diri kepada Allah daripada banyak amal tapi diiringi dengan dosa. Tak ada manfaat ya. Tak ada manfaat. Baik. Kerana itulah Allah Ta'ala murka dan tidak memberikan barakah pada bumi. Sehinggakan maksiat sampai Allah Ta'ala tak berikan barakah pada bumi. Sehinggakan pada bumi itu tak ada hujan. Kadang-kadang tak ada rahmat. Tak datangkan orang alim di bumi itu. Tak datangkan orang alim di bumi itu. Tidak dijadikan orang-orangnya saleh di bumi itu. Yang ada tempat yang ada bumi itu sangat berkat. Orang alim senantiasa ada di bumi itu. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu hidup dalam bumi itu. Setengah-setengah tempat ya. Setengah-setengah tempat. Di antaranya di bumi Batu Fahad kita lah ni, alhamdulillah ya. Kalau di negeri Arab tu negeri Hadramaut lah kita bilang ya. Kalau apa lagi di mana? Adalah tempat-tempat dalam dunia, tempat-tempat orang Allah Ta'ala rahmati ya. Sentiasa orang-orang alim berdatangan ke situ. Di antaranya macam kota Baghdad. Tempat Syekh Abdul Qadir Jalani. Dari zaman dulu sampai sekarang. Masih ada banyak orang-orang salih. Sehingga alam porak-peranda dan keadaan makhluk pun terpuruk. Iaitu apa? Menjadi teruk lah. Menjadi tak tentu arah.
Demikianlah zaman yang penuh kelalaian, di dalamnya para pelaku maksiat bermaksiat secara terang-terangan. Zaman yang serba sulit, zaman yang pengaruhnya sangat mengkhawatirkan. Allah, Habib ni cakap bila ni? Dia cakap bila? Kita tengok dia punya masalah ni terkini ke, ataupun kita tengok, oh ni zaman dia, tak ada zaman kita. Rasanya dia cakap ni applicable tak ada zaman kita. Tepat tak pada zaman kita. Rasanya pada zaman dia, di negeri dia tak ada pun. Dia orang Hadramaut, duduk di Hindi sama apa atuk-atuknya semua. Duduk Hindi di India sana. Zaman dia tu sebelum zaman Imam Haddad. 400 tahun lebih dulu. Antara 400 hingga 500 tahun. Sebab dia zaman selepas Syekh Abu Bakar bin Salim. Antara Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Imam Haddad. Dan kitab dia ni menjadi kitab favourite Imam Haddad. Kitab favourite Imam Haddad, ya. Tempat mereka sekarang pun tak banyak, tak ada ginilah, tak ada begini. Maksiat berluasa apa semua begitu gini, dalamnya berlaku maksiat terang-terangan. Di Tahrim tak ada, surat khabar pun tak ada jual. Surat khabar jual surat khabar curi-curi macam jual benda salah. Kecil aja, bawah susun je 4-5 keping aja. Surat khabar. Jadi dah. Bunyi pelan-pelan surat khabar. Rokok lagi tak nampak langsung. Aib. Jangan kata surat khabar, bual-bual cerita surat khabar, cerita-cerita warta berita, cerita gini. Habis tak kuasa nak dengar. Ya. Oh gitu ya. Oh begitu ya, begitu. Nanti dia buat layan-layan sikit, kau cerita lain. Buat cerita hal ehwal surat khabar dengan orang ulama ni kerana aib. Itu benda yang tak ada kena mengena dengan kita. Ada kena mengena dengan kita tak? Tak ada kena. Habis saudara kita gitu, kau doa lah. Doa pun tidak, setakat wah. Semua gitu ya. Zaman dia tidak ada, negeri dia tidak ada. Apalagi zaman dia. Tapi dia cakap ni macam zaman kita tak. Maksiat berterang-terangan, tak ada segan silu. Maksiat apa? Mengumpat orang terang-terangan. Dalam internet tu kan mengumpat terang-terangan. Dalam Facebook tu, dalam WhatsApp tu, kalau orang nak kutuk orang, nak apa semua kan, semua orang boleh baca namanya. Berani tak umpat orang depan-depan? Berani. Cerci orang depan-depan. Orang alim tak orang alim. Dia kutuknya macam-macam semuanya. Astagfirullah. Maksiat terang-terangan. Maksiat lucah lagi pun. Berterang-terangan. Boleh tunjuk gambar sana sini. Dia bikin apa-apa maksiat. Semua boleh ditunjukkan sana, tunjukkan sini. Allah. Maksiat terang-terangan. Tak hadir majlis ilmu, tak ada rasa bersalah pun. Tak umpama ulama, tak ada rasa bersalah pun. Itu semua maksiat. Jangan kata maksiat tu joget, agogo je tau. Tidak suka hadir majlis ilmu, anti alim ulama, itu semua maksiat. Bahkan tu bukan kecil-kecil punya maksiat tu. Terang-terangan. Terang-terangan sekarang. Dulu kan orang nak cakap sikit, orang sembunyi-sembunyi. Sekarang ulama pun orang boleh bidas terang-terangan. Allah. Harap jangan cakap lah. Bukan jual lagi, kilang lagi. Gudang lagi. Astagfirullahalazim. Macam tak ada orang alim dalam satu-satu negeri itu. Mana apa mereka bikin? Apa? Maksiat terang-terangan. Rumah joget, rumah zina. Berterang-terangan. Nampak close one eye saja. Berlindung sama Allah Ta'ala, minta ampun Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita. Berterang-terangan semua gitu ya. Allah, ya. Zaman yang serba sulit. Nak ibadat sulit. Nak cari ilmu sulit. Sulit macam mana? Nak cari guru yang tulen pun sulit. Nak cari orang yang boleh bawa kita ke jalan Allah Ta'ala pun sulit. Ya. Zaman yang pengaruhnya sangat mengkhawatirkan. Oh, dia punya pengaruhnya. Dulu kalau tengok, oh dekat barat, tak kena dekat kita. Sekarang masuk dalam rumah kita lah. Sekarang masuk dalam rumah kita. Segala iklan-iklan haram masuk dalam rumah kita. Gambar-gambar haram masuk dalam poket kita lagi. Dalam internet, bila-bila masa cuma kau nak tengok, tak ada nak tengok saja. Dulu nak cari majalah haram punya susah. Sembunyi-sembunyi bawah tilam. Apa tu? Syair. Umpamanya ya. Buat sampai begitu sekali ya. Sekarang boleh senang saja. Orang dah tengok. Aplikasi tengah baca hadis. Ya, hadis. Kudis. Allah, na'udzubillah min zalika. Begitu sekali maksiat berterang-terangan sekali. Pengaruhnya sangat mengkhawatirkan. Betul tak pengaruhnya? Pengaruhnya mengkhawatirkan. Sampai pengaruhnya bukan orang muda saja, sampai tua-tua macam kita pun. Sekarang kalau tak ada WhatsApp, boleh tenang tak? Tak boleh tenang. Tak ada WhatsApp, tak boleh tenang kita. Tak ada WhatsApp, kita tak boleh tenang. Semuanya begitu. Tak ada elektrik, tak boleh tenang. Sedangkan ratusan tahun orang hidup tak ada elektrik. Betul tak? Kita saja dulu hidup puluhan tahun tak ada handphone, tak ada WhatsApp. Boleh tak? Sekarang tak ada aja kita dan kita-kita yang dah tua-tua gini pun jadi macam mana ni? Pengaruh tak? Mengkhawatirkan. Macam tak boleh survive, tak ada benda-benda ini semua tu. Semuanya. Lebih banyak mudarat daripada manfaat. Keadaan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berpaling dari makhluknya. Menunjukkan Allah Ta'ala tidak redha, Allah tidak menyelamatkan hamba-hambanya. Allah Ta'ala tengah membiarkan saja hamba-hambanya.
Sebab jika Allah meridainya, jika Allah Ta'ala meridai hamba-hambanya, maka ia akan memandang mereka dengan penuh kasih. Alam pun bercahaya. Kalau Allah Ta'ala rida, Allah Ta'ala singkirkan tau. Allah Ta'ala tak adakan maksiat tempat itu. Allah Ta'ala cabut peluang maksiat tempat itu. Allah hantarkan banyak orang-orang alim situ. Allah Ta'ala terangkan hati umatnya dan bangsanya semua itu. Ya. Allah, makna Allah Ta'ala sedang tak rida pada mereka. Ya. Allah akan memandang mereka dengan penuh kasih. Alam pun bercahaya. Jiwa senang, hati hidup. Kebahagiaan nampak, keadaan manusia menjadi baik. Sana ibadat, sini taman, sana kebun, sini air mengalir, sini air terjun, sini sungai. Allah. Cari taman ibadat ada sana, cari taman hiburan sini ada. Semua hiburan kerohanian yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Ta'ala perhatikan satu-satu kaum. Allah Ta'ala still beri mereka. Pada tempat lain sudah tak dapat, di tempat tu dapat. Pada zaman tu yang dan sekarang ini yang ditakuti menyeluruh, yang begini-begini hanya tinggal sedikit saja lagi. Sedikit saja. Maka kita pandai-pandai cari tempat-tempat yang begini. Kena pandai-pandai menggunakan peluang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala keadaan yang sebegini. Ya. Jiwa senang, hati hidup, tak mati hatinya. Kebahagiaan nampak. Kalau tidak tak nampak kebahagiaan. Nampak kebahagiaan apa? Pada rumah besar. Nampak kebahagiaan pada kereta besar. Tak peduli hutang besar, hutang tak besar. Nampak kebahagiaan pada pangkat besar. Tak peduli jadi soalan besar, soalan tak besar nanti yaumil akhir. Ya. Keadaan manusia menjadi baik, akhlak pun jadi elok, masjid pun penuh, berkah melimpah ruah dan kebaikan semakin meningkat. Dikatakan dalam sebuah syair, taral hayya masruran idza kana hadiran bi nu'mai wa yaghbaruna hina taghibu. Kau lihat kampung ini ceria saat Nu'man ada dan menjadi suram ketika ia tidak ada. Ya. Baik. Atau la amri lain garrat bi gurbika ayunun lagat sakhunat bil bu'di anka uyunu fasir aw agim waqfun alayka mawaddati makanaka min galbi alayka masunu fama awhashad dunya idza kunta ghaiban wa ma ahsanad dunya bihaitsu takunu. Dan demi hidupku, jika hati ini bahagia saat berdekatan denganmu, ia pasti menderita ketika jauh daripadamu. Kau pergi atau tinggal. Rahmat Allah, berkat Allah Ta'ala. Maka sengsara jiwa, rasa merana. Jiwa merana. Orang-orang salih kalau hidup dalam tempat-tempat begini, rasa dia derita sekali. Dia punya rasanya jeleknya dia. Cinta padamu tetap membara. Tempatmu di hatiku selalu terjaga. Betapa sepi dunia tanpa dirimu. Dan alangkah indahnya dunia bila bersama denganmu. Ya. Itu Imam Haddad ada tulis ya, satu syair dia. Ana masyghulun bilaila an jami'i kauni jumlah. Aku sibuk dengan Laila aku. Laila tu ialah apa? Kecintaan. Malam. Bukan perempuan namanya Laila. Sebut cintaannya mana? Cintanya tu apa? Yang ada sebut tasbihnya tu. Inilah Lailaku. Inilah dampinganku. Inilah kekasih yang selalu menemani aku pada waktu malam. Tasbihnya tu, Lailanya, Lailanya. Ataupun segala ibadatnya pada malamnya tu. Maka yang lain-lain semua tak ada pun tak apa. Yang lain semua macam dia tak kisah. Ada ke tak ada, janji aku dapat dengan Lailaku, iaitu ibadat pada waktu malam. Itulah kehidupanku, itulah seronoknya aku. Orang-orang alim dia seronok buat dia ibadat, dia fana. Sampaikan tak dapat dunia pun dia tak heran. Orang tengok dia dalam miskin tapi dia rasa dia kaya. Orang tengok dia macam sengsara tetapi sebetulnya dia dalam gembira. Orang tengok dia macam kesian tapi dia rasa sungguhnya dia Allah berdampingan dengan Tuhan. Begitulah orang-orang istimewa. InsyaAllah setakat ini tuan-tuan sekalian, kita sambung bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما